Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati al-fadhil tuan-tuan imam, pengurusi ahli taqwasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 13 hari bulan 10 2024 bersamaan dengan 10 Rabiul Tsani 1446. Kita teruskan pengajian kita dalam buku Wa Abshiru, terimalah khabar gembira. Kita masih lagi perbincangan kita dalam masalah yang bab yang ketujuh, 5 asas tonggak takwa dan ciri-ciri manusia yang selamat. Alhamdulillah, kita telah bincang panjang tentang bagaimana meraih takwa. Kita dah bincang di antaranya, yang pertama melalui pendekatan al-mu'ahadah. Kita buat perjanjian untuk jadi orang baik. Yang kedua melalui al-muraqabah, menjiwai, merasai kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga melalui pendekatan al-muhasabah, mengaudit diri sentiasa. Kita ni rajin ke malas, perjalanan hidup kita menuju Allah Ta'ala masih di atas landasan yang betul atau ada masalah ataupun perlu diperbetulkan. Yang keempat melalui pendekatan al-mu'aqabah, iaitulah kita mencela diri nafsu sekiranya dia buat kekacauan kepada kita. Sambungan kita pada kali ini muka surat 97. Muka surat 97, pendekatan melalui pendekatan al-mujahadah, iaitulah lawan nafsu, lawan syaitan, dan lawan siapa saja kita akan lawan sekiranya mereka menyekat kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu di antara perjuangan kita di atas dunia ini. Kata orang, selagi hayat di kandung badan, selagi kita belum berakhir, dunia ni belum berakhir, kita dengan dunia ni dua ya, sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita. Ada kalanya dunia tinggal kita dulu, barang-barang kita rusak, berlakunya kerusakan, maka itu dia panggil kita ditinggalkan oleh dunia. Atau kita yang meninggalkan dunia menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera biiznillahi Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu tanggungjawab kita, itu tugasan yang kita akan bincangkan dalam perbincangan yang ringkas ini, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dua perkara yang sentiasa bertembung. Dua ni akan berlawan, dia tak akan berhenti sampai bila-bila. Iaitu yang pertama, akal akan berlawan dengan nafsu. Akal berlawan dengan nafsu. Siapa menang, dia akan menguasai. Akal menang dulu, nafsu akan ikut dia. Tapi kalau nafsu mari dulu, akal akan ikut dia. Kita katakanlah kepincangan ataupun kerusakan yang besar yang berlaku dalam kehidupan manusia.
Kemudian kita ada dua lagi, iaitulah pertembungan di antara malaikat dengan syaitan. Malaikat ajak kita pergi baik, syaitan duk kira nak rusakkan kita supaya jadi tak baik. Maka kita di sinilah yang perlunya kepada al-mujahadah. Perlawanan ini tidak akan berhenti selagi belum tamat. Apabila kita tamat, apabila mati baru tamat. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, pencinta ilmu sekalian, yang ada kitab muka surah 97. Pendekatan yang kelima iaitulah al-mujahadah. Mujahadah ni ambil daripada perkataan apa? Ambil daripada perkataan jahada yujahidu, maknanya jihad. Orang tak kata jihad ni kecuali kuat kerja. Itu maknanya. Kalau kata benda simple-simple je, tak payahlah panggil jihad. Kenapa tu? Nak pergi berjihad. Jihad apa? Sembelih ekor ayam. Jihad apa sembelih ayam? Pegang sebelah apa ni, dengan hujung jari pun boleh buat. Tapi maknanya jihad ni satu perjuangan yang kita kena lawan dia. Semua orang yang menyekap perjalanan kita kepada Allah Ta'ala mesti lawan. Contohnya dalam negara Islam, bila ada kumpulan-kumpulan yang menentang Islam, dalam negara Islam ke, di luar negara kita ke, kalau ada yang menentang, kita kena jihad. Jihad ngapa? Lawan dia punya sekatan-sekatan yang dibuat oleh mana-mana orang. Itu dia panggil jihad. Tapi fokus kita di sini, jihad nak lawan apa ni? Lawan syaitan, lawan nafsu, lawan siapa saja yang menyekat kita, insya-Allah. Jihad bermujahadah bermakna, bermaksud berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Daripada akar kelima sama dengan jihad. Jihad, jahada yujahidu, maknanya kita berjihad, kita berlawan. Jadi nafsu kita ni nak ke mana, kita kena betulkan dia. Sebab nafsu ni dia tak kuat, dia ikut kita sebenarnya. Cuma kalau kita ikut dia, maka kita akan rebah. Dalam hadis baginda Nabi SAW ada bersabda, afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang afdal iaitulah berjuang menentang hawa nafsu, menentang nafsu dan segala hawa, segala keinginan-keinginan yang berlawan dengan syarak. Itu dia panggil jihad. Dia sebenarnya hadis ini diriwayat oleh Abu Nu'aim dalam Sahih Al-Jami' menilainya sebagai hadis yang sahih. Dia banyak versi jihad. Sebab itulah ada, bila orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata iman billah, beriman kepada Allah Taala. Kemudian jihadun fi sabilillah, jihad. Kemudian jihad itu umum. Kemudian dia mari jihad li'ila'i kalimatillah, jihad untuk menegakkan kalimah Allah. Sehingga disebut dalam hadis ketika gugurnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi di Uhud, Nabi sebut dalam hadis afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang baik itu iaitulah menyampaikan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib disebut dengan nama Sayyidus Syuhada, penghulu orang yang mati syahid. Satu. Siapa lagi? Wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Dan orang yang bangun menegakkan kebenaran di hadapan mana-mana penguasa yang zalim, dia suruh atau dia larang, akhirnya dia dibunuh. Maka di sini kita nampak jihad itu pelbagai sudut, bukan satu sudut saja. Tapi yang tertingginya li'ila'i kalimatillah, untuk berperang menegakkan kalimah Allah. Sebab itulah kita dengar macam-macam slogan sekarang ni, jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad memperbetulkan apa saja. Itu semua termasuk dalam jihad. Yang pentingnya kita nak buat perkara-perkara, kita nak menyekat perbuatan-perbuatan yang boleh menghalang manusia ini daripada mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam perbincangan ini dia kata jihadun nafsi,
jihad lawan hawa nafsu. Dalam kitab Al-Asas fi Tafsir, secara dasarnya melawan hawa nafsu bermaksud menundukkan nafsu agar ia mengikut kehendak Allah dalam setiap perkara. Kita nafsu kita ni kena didik. Nafsu ni banyak jenis kan. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu al-ammaratu bisu, semua jenis ada. Tetapi yang terbaiknya iaitulah kita kena didik dia, kita kena ajar dia supaya ikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi dia perlu pada masa. Jihad ni dia bukan sehari dua. Tak ada orang boleh berubah kun payakun. Lepas tu dia istiqamah, sukar. Dia berubah, kemudian dia kena melalui proses penterbiahan diri, dan insya Allah selepas daripada itu kita akan jadi orang yang baik. Apa yang anda perhatikan dalam perjalanan haji, kalau umrah dia panggil sekejap, umrah itu nama dia ziarah Baitullahil Haram, kita boleh selesai dalam masa 2 jam. Haji paling minima kita kena selesai dalam masa 5 hari. 5 hari selesai. Itu ekspres, bermula hari 9, hari 10, hari 11, 12, habis 4 hari selesai dah. Balik dah dia pergi haji, balik dah selesai dah haji. Itu berlaku. Tapi yang kalau yang sempurna, yang lengkap molek daripada hari 8, dia panggil hari tarwiyah. 9, 10, 11, 12, 13. Mana dalam masa 6 hari, hampir seminggu kita berrehlah untuk menunaikan haji. Sebab apa? Dia nak perjalanan tu biar lekat, biar melekat dalam jiwa kita. Kalau pergi sekejap tak rasa. Dan kalau zaman dulu lagi lama orang pergi haji 3 bulan naik kapal laut. Zaman kita hari ni pun sudah pergi 40 hari. Ada kata haji sekejap ya 40 hari. 5 hari, 6 hari selesai. Tapi kenapa nak pergi 40 hari? Sebenarnya dia banyak proses pentarbiahan di dalam perjalanan haji kita tu. Kalau nak kira lah. Tapi oleh kerana kita pergi dengan kaki, tak pergi dengan hati, maka proses pentarbiahan tidak berjalan dengan baik. Ini kita kata satu kerugian yang besar. Kita dipilih oleh Allah menjadi tetamu, tapi kita tidak bertamu sebagai tetamu yang beradab, tetamu yang mempunyai disiplin yang tinggi. Maka para jemaah, kita akan kerugian peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila nafsu dapat dikalahkan, seseorang itu akan mengutamakan perkara yang dicintai oleh Allah dan mengenepikan kehendak peribadi sendiri. Sekarang ni kita boleh ukur kita hari ni siapa menang. Tadi saya sebut awal-awal lagi, pertembungan di antara malaikat dengan syaitan, akal dengan nafsu, siapa menang? Kita tengok kayu ukur. Pengukur dia apa dia? Tengok kata-kata ini. Dalam kitab Ihya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, mati dia tahun 505, ada menyatakan, antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dia mengutamakan perkara yang disukai oleh Allah daripada kehendak nafsu serta peribadi, sama ada dalam aspek zahir atau batin. Oleh itu, seseorang yang mencintai Allah sanggup memikul kerja-kerja yang sukar serta sanggup melawan hawa nafsunya kerana Allah, dan dia tidak akan sanggup untuk melakukan sesuatu maksiat derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil tanda orang itu duduk kepada Allah Azza wa Jalla, tanda kita ni tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ni kita nilai, tengok di antara nak tidur dengan azan sudah berbunyi. Azan dah. Hujan pagi ni. Kita nak pergi masjid ke, nak sambung tarik selimut, fikir, alah, solat kat rumah je lah hari ni. Solat juga, tak solat kita tak bincang awal lagi. Situ kita dah nampak. Muslimat kita nak keluar dari rumah, tengok dalam apa ni, koleksi pakaian dalam almari dia tu, Masya Allah banyaknya. Dia pun tengok, ni majlis orang ramai, dihadiri oleh laki-laki, perempuan. Pilihlah pakaian yang patuh syariah.
Yang tutup aurat betul-betul, bukan sekadar menudung aurat. Jadi kita boleh tengok keimanan kita duduk di mana. Jadi pertemuan, bahasa Arab kata as-sira', pertemuan antara nafsu dengan kehendak syariat ini sentiasa berlawan. Tapi kalau kita didik nafsu, kita tundukkan dia akan tunduk. Bila mari dalam sistem keuangan, ia ni patuh syariah, tapi dia punya pulangan dia, dividen dia rendah. Hak ni tak patuh, tapi dividen dia tinggi. Kita nak ambil yang mana? Tuan-tuan sendirilah pilih. Rugi ambil dividen rendah. Tak. Harta saya banyak. Kalau mengikut aset yang kita ada, kalau tukar ke patuh syariah ni, kita boleh 500,000 ya untung. Tapi kalau yang tak patuh ni kita boleh 1 juta. Kita nak mana? Itu dia panggil analogi mudah, pertemuan di antara nafsu dengan syariat. Apa sajalah dalam kehidupan kita ni kita boleh buat nilai. Jadi Imam Ghazali kata parameter kayu ukur duduk di tangan awak. Mu nak sayang pada siapa? Ramai yang orang sayang kepada Allah Ta'ala. Karena itulah dalam hadis Nabi kata man taraka syai'an lillahi awadahullah. Man taraka syai'an lillah. Siapa dia tinggal suatu perkara yang tidak baik kerana Allah. Kenapa mu tak buat tu? Kenapa? Malu ke orang, malu ke kawan-kawan, takut orang terul, takut. Tak. Kenapa tak buat? Dengan jawapan yang mantap, pendirian yang tidak bergoyah, kerana Allah. Itu yang paling tinggi darjat. InsyaAllah Nabi beri jaminan awadahullah, Allah Ta'ala ganti lebih baik. Berapa ramai kita tengok sahabat-sahabat kita yang telah berubah dan dia tidak menyesal dengan perubahan, sebab dia rasa mungkin kurang dari sudut dividen tadi, tapi tinggi dari sudut ketenangan. Bila memikir ke harta, kita kata zakat dah beres, infak sudah beres, sudah berjalan. Pelaburan pula duduk di bawah kawalan penyelia panel syariah. Kalau ada apa-apa kes yang berlaku esok di akhirat, panel syariah yang bertanggungjawab. Lain jiwa kita, jiwa orang beriman lain apabila kayu ukur sudah berada di tangan. Berhubung dengan ini, diriwayatkan bahawa Abdullah bin Mubarak berkata, jika cintamu benar, kamu akan mentaatinya, kerana seorang yang mencintai sesuatu itu akan sanggup mentaatinya. Gitulah. Dan itu daripada Ibn Mubarak. Ada juga daripada syair lain disebutkan kepada Imam Syafi'i atau imam lain, dia kata ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu haza muhalum fil qiyasi badi'u. Mundraka kepada Allah Ta'ala tapi mendakwa sayang kepada Tuhan. Saya sayang kepada Allah Ta'ala tapi dia derhaka. Ini adalah satu perbuatan dari sudut qiyahnya, satu benda yang buruk. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, kalau betullah kamu cinta, kamu taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, orang yang cinta akan taat kepada orang yang dicintai. Tak usah kata apa. Kita hari ni bila kita tengok suami isteri, waktu dia cinta, semua benda comel belaka. Kena gigit ke suami pun, silap-silap teratur. Kalau dah marah, suami bukan itu, tunjuk jari kat pemimpin, pergi hospital, pergi report polis, suami dia telah mengapa-apakan dia, apa-apa warna baru tunjuk jari. Orang tu puaskan nak tengok, mana berkesan pukulnya tak ada. Itu dia panggil hati bila sudah tak cinta. Mereka yang sanggup melawan nafsu ialah mereka yang percaya kepada akhirat serta hari pembalasan. Mana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mana kita kena letak level kita beriman. Kalau tak ada ini iman, tak usah cakap. Inilah kekuatan yang ada pada umat Islam. Keimanan ini menjadikan mereka golongan yang sanggup mengetepikan keseronokan sementara demi untuk mencapai matlamat jangka panjang yang kekal abadi. Kalau kita bacalah dalam buku-buku tentang orang soleh, dia nak tidur, ambil tempat tidur rehat, dia baca ayat Quran, melalui ayat azab, lompat bangun.
lompat bangun. Dia kata rehat atas dunia ni tak susah juga. Kita rehat di akhirat esoklah baru selesai. Akhir kali tak jadi tidur. Ini dia panggil bagaimana orang yang telah mendidik nafsu dia. Mereka yang bermujahadah sebenarnya merupakan golongan yang mementingkan kepentingan jangka panjang. Ini dia panggil, orang panggil masa depan yang cemerlang. Orang yang betul-betul ada masa depan, orang yang beriman pada Allah dengan amalan-amalan dia. Antara perkara yang merangsang mereka untuk mengutamakan kebahagiaan masa depan ialah firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anda dah terang dah itu hadis qudsi makna apa kan? Apa makna hadis qudsi? Allah Ta'ala berfirman tapi bukan dalam Quran. Itu dia panggil hadis qudsi. Karena itu Nabi SAW bila dia bersabda, Nabi akan kata qala Allah. Qala Allah, itu dia panggil hadis qudsi. Mana hadis ni ujung dia pergi kepada zat al-ilahiyah, kepada Allah Azza wa Jalla. Mana hadis yang mulia, hadis qudsi. Cuma lah macam qudsi tak qudsi pun sanad dia kena tengok juga. Ada juga orang kata hadis qudsi tapi sanad dia tidak elok. Di mana dalam hadis ini Allah Ta'ala telah berfirman, a'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku, yakni Allah telah sediakan bagi kamu, bagi hamba-Ku yang saleh. Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-Ku yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengari oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati. Hadis ini. Jadi kita nak kata apa? Macam mana nikmat syurga? Tak boleh nak bayang sebab Tuhan kata tak pernah dilintas dalam hati. Yang kita tengok cantik sana cantik sini, comel sana comel sini itu bukan syurga, itu dunia. Selagi kita boleh khayal maka itulah dunia. Mujahadah juga adalah jambatan kepada takwa. Dalam kitab Al-Asaf fi Tafsir menyatakan takwa adalah hasil daripada hidayah dan hidayah adalah hasil daripada mujahadah. Dia orang panggil berkaitan lah. Kita nak jadi bertakwa, kita kena mujahadah. Kerana mujahadah melawan nafsu adalah titik permulaan kepada takwa. Makna langkah pertama nak menuju takwa, kita mujahadah, lawan nafsu kita. Antara amalan yang membantu usaha, tanda ni, dia punya tip dia nya. Antara amalan yang membantu usaha untuk melawan hawa nafsu ialah baca Quran. Tambah itu, baca Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Jadi hari ini alhamdulillah bila ada perhimpunan tentang Quran, sampai Imam Masjid Haram Syekh Mahir mari ke Malaysia pun dalam khutbah dia semalam menekankan tentang pentingnya tadabbur Al-Quran. Ini punca keamanan sebenar dunia ni, punca kebahagiaan sebenar duduk di mana? Duduk di tadabbur Quran. Sebab dengan tadabbur Quran hati akan tunduk. Kita akan sedar apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Kalau setakat buat akta lah, buat tu buat ni, orang ikut pada zahir je, hakikat sebenar tak ikut. Ini dia panggil takwa, tadabbur Al-Quran. Bacaan Al-Quran dengan tadabbur, solat, menjaga yang fardu dan memperbanyakkan yang sunat, dan zikir. Zikir ni kalau sebut berasingan dengan Quran, maka dia satu zikir khas selain daripada Quran. Mana zikir? Tetapi kalau kita kata zikir saja, termasuk Quran. Sebab para ulama mengatakan afdalu zikri, zikir yang paling baik iaitulah kita berzikir, beribadat dengan membaca kalam Allah. Itu baik dia. Tapi bila sebut Quran dan zikir, maksud dianya zikir itu zikir lah. Zikir pagi petang, zikir selepas solat, zikir dalam pergerakan. Anda rasa tuan-tuan boleh fahamkan zikir pergerakan ni maksudnya semua kerja buat kita mesti ada zikir. Nak makan baca bismillah. Nak tidur bismika rabbi. Bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana. Artinya pergerakan kita ni terikat dengan zikir. Perjalanan hidup kita terikat dengan zikir. Itu dia panggil zikir ikut pergerakan. Kita rasa simple je, tak rasa banyak,
tapi dia banyak. Bergerak je kita, ada je. Setiap kali bergerak, ada je dia punya zikir. Nak mandi ada, masuk tandas, keluar tandas, pakai baju, keluar rumah, naik kereta, semua ada zikir. Kita kata Alhamdulillah. Ini di antara tip yang kita kena buat. Nabi SAW ketika disoal tentang jalan untuk mencapai syurga, baginda menjawab, bantulah dirimu dengan banyak bersujud. Hadis ini panjang, kita dah sebut dah hari itu. Hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, contohnya ketika dia khidmat kepada Nabi SAW, Nabi tanya, mu nak apa? Engkau nak apa? Nabi ingat dia nak minta unta seekor dua kan. Dia kata, aku fikir satu malam, kalau aku minta yang dunia, dunia akan pergi. Habis aku minta yang kekal. Apa dia? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak minta menemani Rasulullah dalam syurga. Kejut Nabi. Nabi kata, awa ghaira zalik? Tak ada hal lain dah. Tak dah, nak itu ya. Maka Nabi bagi tahu, a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah aku untuk menunaikan permohonanmu ini dengan perbanyakkan sujud. Walaupun Nabi tujukan permohonan ini kepada sahabat yang mulia, tetapi sama kat kita pun. Kita hari ini nak ke tidak duduk dekat dengan Nabi di akhirat esok? Nak. Kita nak ke tidak kita mendapat layak untuk mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat esok? Semua kata nak. Jadi apa kriteria yang kita boleh dapat? Tempat tersebut, a'inni ala nafsika bi kasrati sujud, kena banyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mana bukan sujud saja, solatlah maksudnya. Solat dari sudut fizikal, sujud dari sudut hati. Dia panggil sujudul qalbi, sujud hati, itu yang penting. Banyak bersujud bermaksud banyak bersolat, dan banyak bersolat bermaksud banyak berzikir dan membaca Quran. Semua tu sinonim lah, ada kaitan belakang dua tu. Biasanya orang solat malam ni orang yang baca Quran. Dia berdiri lama. Mereka yang bermujahadah akan mendapat beberapa anugerah istimewa daripada Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Mereka yang bermujahadah, yakni berjuang secara bersungguh-sungguh pada jalan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama mereka yang mengerjakan kebaikan. Jadi Allah Ta'ala kata, siapa dia bermujahadah, aku akan tunjuk jalan selamat. Maknanya siapa dia relax saja, tak akan dapat. Walau bagaimanapun, orang-orang yang ingin bersungguh-sungguh dalam ibadat dan membawa dirinya untuk bermujahadah, haruslah memerhatikan dua perkara penting dalam amalnya. Kita letak sini. Yang pertama, hendaklah amalan-amalan sunat tidak membuatkan dia lupa kewajipan yang lain. Kita ni kuat mujahadah ni, buat sunat tapi terlupa hak wajib. Contohnya, dia mengerjakan suatu amalan sunat tertentu, sementara dia mengabaikan hak keluarga berupa nafkah wajib atau mengabaikan hak dirinya sendiri. Ini salah cara. Ini ada sebahagian orang ni, Masya Allah, dia sanggup keluar berbulan-bulan pergi tidur di masjid, keluarga dia di rumah, tak ada siapa peduli. Kalau orang kampung, isteri kena pergi menoreh. Okey, kita nak cari duit, nak makan. Suami duduk tidur di masjid. Kita kata, la, ini bukan mujahadah ini. Ini lari dari tanggungjawab. Melarikan diri dari tanggungjawab, itu bahaya. Jadi kita tak boleh nak buat satu benda terlepas satu benda yang lain. Jangan. Macam contohnya, kita nak pergi ke masjid orang ramai. Depan rumah kita ada surau yang kecil. Kalau kita pergi surau, kita sempat lagi takbiratul ihram bersama imam. Sempat takbiratul ihram. Sempat solat qabliyah lagi.
Tapi kalau pergi masjid orang ramai tu, memang ramailah orang. Kita akan miss qabliyah pun tak sempat. Mungkin masbuk 2 rakaat. Maka kita mengatakan mujahadah yang besar, yang eloknya solat di tempat yang kita akan dapat. Sebab jaga yang fardu lebih utama daripada jaga perkara sunat. Sunat kita pergi masjid yang ramai-ramai dah, lagi ramai jemaah lagi hebat, tapi jaga yang asal ibadat itu lebih kuat. Dia panggil jaga aslul ibadah. Aslul ibadah lebih kuat daripada jaga tempat ibadat ataupun jaga perkara-perkara sunat yang lain daripada ibadat itu sendiri. Jadi jangan sampai peringkat nak buat benda sunat terlepas yang wajib. Yang kedua, tidak memaksa diri dengan amalan-amalan sunat yang di luar kemampuan dia. Dia tak larat nak puasa juga, buat benda lain lah. Tak nak puasa lah, awak zikir lah banyak, baca Quran banyak, sedekah banyak kalau ada duit. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih Bukhari dan diriwayat oleh Muslim, ketika datang seorang wanita ahli ibadat, makcik ni mari jumpa dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kuat ibadat. Bila Nabi balik, Aisyah radhiyallahu anha banggalah dengan makcik ni. Dia kata, ya Rasulullah, hazihil mar'ah, makcik kita ni kuat, puasa siang, malam tahajud tak tidur-tidur. Ingatkan Nabi nak bagi like lah tak? Oh hebat makcik ni, teruskan. Tak, Nabi kata, mah, jangan. Alaikum bima tutiqun, membuat apa yang kamu mampu. Hari ni puasa, esok buka. Jadi maknanya tukar-tukar dia punya puasa. Disebut dengan nama Siyamu Daud, puasa Nabi Daud. Sekali dia buka, sekali dia puasa kan. Malam sebahagiannya tidur, sebahagian lagi ibadat. Maka Nabi kita bagi tahu, fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak jemu memberi pahala sehingga kamu jemu untuk ibadat. Wa kana ahabbad din ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Cara beragama yang disukai oleh Allah Ta'ala apabila kita boleh buat ibadat sedikit tapi berterusan. Contohnya saya duduk kempen tuan-tuan, kita kempen dengan projek mega kita tu lah. Ingat lagi projek mega? Projek mega kena ingat. Maknanya kita boleh maintain sunat qabliyah, ba'diyah tak tinggal, sunat duha tak tinggal, tahajud witir tak tinggal. Alhamdulillah. Kalau inilah rutin amalan kita harian, bahagia kita insya-Allah. Hai, saya tahajud tak boleh, waktu perdana 20 rakaat lalu. Habis tunggu tahun lepas pula duk mau KJK masjid. Tak aktif lah masjid kita ni. Perdana setahun sekali. Siapa dia suruh buat setahun sekalinya? Kita tiap malam lah kita perdana kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu baru betul. Jadi Allah tak, Nabi kita tak puji makcik ni. Tidak kata, oh betul hebat dia ni, tak mau tidur. Nabi kita larang. Sebab yang terbaik cara kita beragama ini berkekalan walaupun sedikit. InsyaAllah para jemaah sekalian, marilah kita buat yang sedikit tapi berkekalan. Jagalah solat sunat yang kita dah kempen ke. Jagalah juga zikir pagi, zikir petang, zikir pergerakan. Perbanyakkan satu hari kita letak dalam target kita 500 kali sehari. Contohnya zikir yang simple yang tuan-tuan dah hafal semua tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap hari kalau kita ada infak, ada setengah kata di setiap kali masuk masjid dia akan letak RM1, ada RM2. Yang pentingnya berkekalan. Kalau hari cuti, hari Jumaat contohnya banyak sikit duit, kita masuk banyak sikit. Jadi kita kata itu yang terbaik. Dan dalam hadis lain, contoh lagi, contoh mujahadah yang berlebihan, yang Nabi tidak ikrar, Nabi kita tidak setuju. Sebagian dalam hadis, 3 orang pemuda datang ke rumah Nabi SAW untuk menyiasat ibadat Nabi. Dia pergi tanya, pergi interview Ummahatil Mukminin, pergi interview isteri-isteri Nabi. Ibu, Nabi buat apa di rumah? Isteri bagi tahu. Ada yang Nabi kita bangun solat malam sampai bengkok kaki. Sampai isteri dia komen, ya Rasulullah, kenapa lah sampai bengkok kaki?
Rasulullah ni telah diampuni oleh Allah Ta'ala, tak ada dosa. Nabi kata, afala akunu abdan syakura, tak layakkah aku jadi hamba yang bersyukur? Dia dengar hal ni semangat. Tanya orang lain pula, Nabi puasa. Bila balik ke rumah, dia tanya isteri dia, ada sarapan pagi ni? Tak ada, kita puasa. Puasa sunat tak apa, kita mula tengah hari, mula pagi dia punya niat. Tapi kalau puasa wajib tak boleh. Puasa wajib, puasa nazar, semua untuk puasa kafarah mesti niat malam. Puasa sunat boleh kita niat pagi. Nabi puasa. Bila 3 orang ni dengar, semangat lalu. Tengok dalam kitab. Tuan-tuan tengok baca lagi tak, saya nak cerita. Uslub cerita dengan uslub baca lain. Jadi bila Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam, 3 orang ni bila dia dah dengar cerita tadi, buat keputusan. Yang seorang tu kata, aku tak nak tidur dah malam, nak solat terus. Berapa ratus rakaat satu malam solat. Wa qala akhar, yang lain kata, aku tak nak buka dah, aku nak puasa terus siang hari. Mari seorang lagi pula, wa ana a'tazilun nisa, aku tak nak kahwin dah, nak ibadat je. Mana kalau tengok kepada zahir cerita, hebat kata, hebat 3 pemuda ni, hebat, nak ibadat, tabatul, tak mau kahwin, tapi mereka telah merusakkan fitrah manusia. Maka Nabi sebut, qal faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita biasanya bila ada perkara yang tak betul, dia tegur terus. Sama ada dia tegur atas masjid, cuma dia tak sebut nama orangnya, tak mention nama orang. Pulang budak. Nabi kata apa? Antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Kamu ke bobok ni ke yang cakap kata tak nak kahwin, tak nak makan, tak nak tidur ni? Ya. Nabi kata, ama wallahi, ingat demi Allah, inni la akhsyakum lillah, akulah orang yang paling takut pada Allah. Wa atqakum lahu, orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lakinni asumu uftir, aku puasa, aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku kahwin dengan isteri-isteriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa dia tak suka dengan cara perjalanan agama aku ni, dia bukan daripada pengikut aku. Hadis ini rawahu Al-Bukhari dalam sahih. Maknanya para jemaah sekalian, itulah yang besar yang kita nak ambil, iaitu Nabi SAW akan kembalikan masyarakat ini kepada paksi yang asal, iaitulah al-fitrah. Sebab kita ni sebenarnya duduk di atas fitrah. Apa dia fitrah? Beriman kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala, itu dia bagi fitrah. Tapi yang merusakkan fitrah kita siapa? Abawa, dua mak ayah dia yang merusakkan budak ni. Kalau dia membesar dalam rumah Kristian, dia jadi Kristian. Besar dalam rumah Yahudi, jadi Yahudi. Besar dalam Majusi, Majusi. Cuma kita bimbang sekarang ni, besar di atas rumah orang Islam, jadi apa? Anjir kita takut. Islam lah, alhamdulillah lah, pada asalnya fitrahnya Islam. Tapi walaupun duduk atas rumah Islam, tapi kalau pergi belajar dalam pendidikan yang bukan Islam, yang merusakkan kepribadian, ini yang ramai kita bimbang hari ini. Kes-kes yang berlaku, anak-anak orang Islam tak ada agama, dia jadi liberal lah, jadi macam-macam kepahaman yang pelik-pelik. Mereka juga kadang-kadang ada yang macam-macam pahaman yang menakutkan kita. Jadi kita kena betulkan dilalatul fitrah, manusia ni duduk atas fitrah. Maka Nabi kita kembalikan fitrah ini, sebab nak bermujahadah ikut spek, ikut syariat. Saya nak mujahadah lawan nafsu, habis bawa bengkalan, bermasuk dalam gua bertapa 40 hari 40 malam. Betul ke tak betul? Tak betul. Sebab kita ni solat berjemaah ada, solat Jumaat lagi ada. Engkau pergi bertapa, solat dengan siapa? Ini kepincangan yang berlaku. Nak kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa lorong yang sebenar. Dia nak benda baik, aku nak benda baik, tapi tak jumpa kawan, tak jumpa yang langkah yang sebenar, maka dia akan jumpa langkah yang pelik-pelik. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, kita jangan langkah yang ajaib,
langkah kitanya ikut Quran, ikut sunnah Nabi SAW, maka itulah langkah yang terbaik yang kita boleh capai insya-Allah. Kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita baca, para jemaah sekalian, apa kesimpulan daripada awal kita bincang lagi ni, iaitulah tentang tengok di awal di muka surat 75 lagi. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Taala, orang yang betul-betul bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Maka datanglah kesimpulan ayat. Panjang dia punya perjalanan. Yang pertama, itulah beberapa cara dan jalan untuk meningkatkan ketakwaan dalam hati dan dalam ruh setiap mukmin, serta menyatukannya dengan perasaannya dan merealisasikan dalam kehidupan dia. Maknanya kita ni bila kita nak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi orang yang baik, maka kita kena letak dalam hati kita tu rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Aku ni kalau buat benda yang tak baik kan malu pada Allah. Kita kena letak situ. Kalau buat benda yang tak baik kan malu kita kepada Allah Taala. Biar ada sifat. Bila nak buat benda ni, kita tengok Allah Taala tahta muraqabatillah, kita duduk di bawah muraqabah Allah Taala, perhati kepada kita. Jadi barulah kita rasa tak berani nak buat perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dengan muahadah, dengan perjanjian dalam hati, dapat beristiqamah di atas syariat Allah, dan dengan muraqabah kita dapat merasakan keagungan Allah baik di kala bersendirian ataupun ketika ramai. Ini penting sangat ilmu muraqabah ni lah. Kalau bahasa sekarang ni, ilmu pemerhatian CCTV yang Allah Ta'ala suruh pada kita hari-hari ni. Kita nak tengok apa? Allah Ta'ala tunjuk pada kita, Allah Ta'ala tengok pada kita. Jadi kita tak akan berani buat maksiat. Yang ketiga, dengan muhasabah kita dapat menyedari kurangnya amal kita. Amal yang aku ni banyak ke sikit dan banyaknya kepincangan kita. Seterusnya berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Dengan muaqabah kita dapat menyelamatkan diri kita daripada terus selesa dalam penyimpangan. Kita tengok, aku ni nampak jauh dengan Allah Ta'ala. Bilalah kita nak kembali kepada Allah, jadi kita akan terasa. Yang keempat, dan dengan mujahadah kita dapat memperbaiki aktiviti kita dan sekaligus menundukkan sifat malas dan lalai. Dengan cara tersebut, takwa akan menjadi sebati dan menjadi darah daging dalam diri kita. Allahu Akbar. Yang kelima, bahkan dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga akan sampai ke puncak kemuliaan dan keutamaan. Kita akan sampai ke darjat yang paling tinggi. Kita akan mampu memberi suri teladan kepada orang lain dalam ucapan, perbuatan dan kemantapan rohani kita, insya-Allah. Perbincangan kita hari ini ada kaitan dengan apa yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi dalam salat subuh, dalam surah Al-Furqan. Tanda tuan-tuan, dalam surah Al-Furqan ayat yang dia baca tadi, ayat 23. Saya ambil satu ayat, dia baca panjang. Ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di akhirat esok, orang yang tidak beriman, orang yang tak beriman, na'udzubillah, maka amalan dia yang baik-baik nampak depan mata dia. Allahu Akbar. Bila dia tengok, happy dia. Ini charity yang dia buat, ini bantuan dia buat. Tapi apa jadi? Haba'an mansura, akhirnya pahala itu berterbangan seperti debu yang tidak bernilai. Itulah kekecewaan yang paling besar seorang manusia, bila kebaikan dia hilang depan mata. Sama juga dengan kita orang yang beriman, jangan sedap hati juga. Walaupun ayat ini siak dia dalam orang kafir, dia punya perbincangan pada orang kafir, tapi
kehilangan pahala bagi orang beriman juga ada. Apabila kita buat ibadat tidak ikhlas. Na'udzubillah. Apabila kita mengungkit kebaikan yang kita buat. Oh, dia ni aku tolong. Dan dalam hadis yang kita dah baca yang lepas, apabila orang ni baik secara zahir tapi maksiat dengan cara batin, orang ni juga pahala dia akan hilang di sisi Allah Taala. Jadi para jemaah sekalian, ayat yang dibaca ini menarik. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tanda ayat 23 surah Al-Furqan itu untuk kita muhasabah tentang berapa ramai orang yang buat benda yang baik tapi akhirnya pahala dia hilang dengan kesalahan diri sendiri. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi tadabbur kita dalam ayat-ayat lain dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ni berapa minit lagi nak syuruk ni? Mana dia? Hilang pula dia. 3 minit lagi. Nah, 5 minit lagi. 5 minit lagi habiskan zikir pagi, kita pun boleh solat duha. Barulah kita turun insya-Allah. Sebab rugi. Dalam hadis Nabi sebut dalam hadis Tirmizi, siapa dia solat subuh berjamaah macam kita hari ni lah. Kemudian kita duduk berzikir sampai ke naik matahari. Naik dah matahari ni, 57 dah naik. Tapi kita dalam fatwa mufti wilayah ni kata tambah lagi 12 ataupun 15 minit. Maknanya 57 campur dengan 15 jadi berapa? 7.13. Nah, betul 7.13. Nah, 7.13 kita boleh permulaan solat. Nak solat duha pun boleh, nak solat isyraq pun boleh. Masing-masing lah pilih. Yang pentingnya solat 2 rakaat. Niat solat sunat pun tak apa dah. Barulah kita akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, kalau kita turun terus hari ni rugi. 2 minit lagi dah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah yang dapat kita sampaikan. Ambillah peluang yang ada ini. Cuma kita kata kadang-kadang kita kerugian pahala apabila kita tidak ikut SOP yang ditetapkan. Rugilah kita. Masuk masjid tak solat tahiyatul masjid contohnya. Dah tunggu dah. Tinggal 2 minit lagi kita lari keluar. Rugi juga.